apa kesan yang telah atau akan menimbulkan kepada para pelajar? Mari kita jemput Dr. Zaliha untuk bagian pandangan. Doktor. Jadi sebenarnya isu gangguan seksual ni memang satu isu yang saya sebut sebagai satu isu yang evergreen lah. Dia bukan satu yang tiba-tiba pop up, tak. Dia daripada dulu sampai ke hari ini memang sering berlaku. Saya ingat kita acap kali Malaysia ni ataupun negara kita ni akan berhadapan dengan isu macam ni. Saya teringat yang sebelum ni adalah isu yang kalau kita ingat kembali lah, kita imbas kembali tahun 2018 kalau tak silap dia dalam Julai macam tu, dia ada cerita pasal yang houseman yang ramai kena dengan HOD tu kan. Okay. So ini kali ni pula seorang pelajar sekolah menengah. Okay. So sebenarnya kalau kita imbas kembali, kenapa? Sebab benda tu dia tak berlaku tiba-tiba. Cikgu tu tidaklah orang kata macam tiba-tiba bercakap tentang hal tu, tidak. Tetapi perkara itu berlaku dalam satu kelas PJK kan. PJK kelas pendidikan jasmani. Sebab sebelum ini apa yang berlaku, bila keadaan itu kerap berlaku, maka kita merasakan bahawa anak-anak ini perlu diberikan pendedahan tentang pendidikan seks. Okay? So semasa Pakatan Harapan memerintah dahulu, maka Kementerian Pendidikan masa itu telah berusaha untuk memperkenalkan pendidikan seks kepada sekolah, dalam pelajaran sekolah. Dan baru-baru ini saja dilaksanakan dalam awal tahun lah itu. Jadi dalam mata pelajaran PJK lah, masa itu mereka membincangkan tentang hal sexual harassment. Maka tersebutlah perkataan-perkataan yang dikatakan lucah yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh guru lelaki tersebut. Dan kita kena tengok bila kita nak buat analisis, kita kena tengok rentetan cerita tu, rentetan peristiwa tu. Jadi bila dalam keadaan cikgu tu bersama dengan pelajar, bukan saja pelajar perempuan, bahkan juga pelajar lelaki, menggunakan perkataan macam kalau kita dengar balik video tu, TikTok tu oleh Ain tu, kata bahawa cikgu tu kata okey, di antaranya kalau kita nak, kalau you all lah anak-anak lelaki kan, pelajar-pelajar lelaki, kalau nak, saya pun tak sedar nak sebut, tapi kita sebutlah rape, in English tu dia kurang sikit. Kalau cakap in bahasa Malaysia tu macam bunyi macam buruk sangat kan. Kalau nak rape, maka kita rape lah yang berumur 18 tahun ke atas. So bagi saya, perkara itu adalah satu, dia perkataan yang lucah. Keduanya, dia seperti seolah-olah ada unsur-unsur sexual grooming. Sexual grooming maknanya memperkenalkan ataupun macam membolehkan pula pelajar-pelajar tu, anak-anak kita kalau nak rape lah, tapi jangan rape yang bawah umur 18, rape yang umur 18 tahun ke atas. So that is something yang very disappoint. Bagi saya perkataannya disgusting atau very disappointed lah seorang guru boleh cakap macam tu. So pelajar perempuan terkejut. Kan? Pelajar perempuan terkejut, maka bila terkejut, dan saya maksudnya saya rasa Ain adalah seorang pelajar yang berani lah. Tak calang-calang seorang pelajar boleh buat macam tu, dan maknanya secara umum dan ramai yang pick up benda tu dan menjadi satu berita yang besar. Okay? Jadi maksudnya ialah satunya pelajaran itu adalah pelajaran yang baru kan. Selepas daripada peristiwa itu, apa yang terjadi ialah Ain telah pula kalau kita tengok ada screenshot perbualan dia bersama seorang guru kaunselor kan. So even guru kaunselor tu juga, bila kita tengok cara dia menjawab kepada Ain itu seolah-olah macam saya tidak menuduh lah, tapi maknanya bila kita baca tu kita rasa macam
dia macam membenarkan pula, oh budak lelaki ni macam, again they are using the word joking, ya. Maksudnya bergurau kan, dan budak lelaki ni kalau bergurau kasar kan. Kalau budak perempuan tu dia lebih sensitif, you know. So sebenarnya dalam rintitan cerita itu kita tak sedar, maksudnya mungkin guru tu secara saya rasa tak sedar lah bahawa itu adalah unsur-unsur juga yang merupakan sexual harassment. So sexual harassment ni dia adalah, kalau kita tengok definisi dia ialah perbuatan ke, perkataan ke, sentuhan ke, yang menyebabkan yang ada unsur-unsur seksual dan menyebabkan orang yang menerima itu merasa tidak selesa, ataupun merasa terganggu. Okay, so itu adalah sexual harassment. Jadi kalau kita tengok definisi itu dah pasti apa yang berlaku pada adik Ain juga rakan-rakannya, baik lelaki yang baik perempuan, itu adalah satu entiti yang berbentuk sexual harassment. Okey, itu di antara yang saya lihatlah. Analisis saya lah dari sudut itu, bahawa guru-guru adalah maksudnya sendiri tidak faham, ataupun tidak menjiwai ataupun tidak tengok benda itu sebagai sesuatu yang lebih besar lagi lah kan. Jadi walaupun dia dalam satu pembelajaran ataupun satu sukatan pelajaran, tapi saya yakin sebenarnya walaupun baru, tapi guru-guru kena tahulah cara macam mana untuk kita mengajar anak-anak kita dengan cara yang baik untuk satu benda yang sebenarnya sexual harassment ni, atau bercakap pasal seks ni adalah something yang tabu, bukan tabu lah, tabu di kalangan kita, orang-orang khususnya orang Melayu, ataupun secara amnya masyarakat di Malaysia ni. Bersama di Piko, dengan sama di Cincin. Kalau nampak si Kito, lengan baju di Cincin.